Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada petang yang berbahagia ini saya akan berkongsi satu video mengenai geospatial epidemiology. Datang ke channel saya Kerja Data Online. Please consider to subscribe, like and share all our videos. We provide a very comprehensive online courses free of charge. Nonton semua video kami sehingga akhir pembelajaran secara analisis. Okay? Macam mana cara nak buat analisis spatial? Spatial ni kita namakan sebagai kawasan lah. So, saya ada satu software yang nak introduce juga kepada anda semua. Kita pun sedang hangat memperkatakan mengenai apa yang dipanggil sebagai COVID-19 ni. So, coronavirus ni sudah banyak kes yang berlaku di Malaysia. Jadi, pada petang ni saya nak share macam mana kita nak buat mapping menggunakan kaedah geospatial. Dan semoga video ini bermanfaat kepada semua, terutama kepada mereka yang meminati bidang epidemiologi dan juga sebagai idea untuk menjalankan kajian di masa hadapan. Baik, data yang berkenaan saya sediakan pada link yang di bawah video ini. So, anda boleh download dan terus gunakan. Anda perlu install dulu satu software yang dinamakan sebagai Geoda. Ini contoh softwarenya. Geoda. Okay, ini Geoda. Dia boleh install dekat Mac, boleh install dekat Windows, boleh install dekat Linux. So, cara nak dapatkan software ni, anda hanya pergi ke website dengan hanya menaip Geoda daripada Arizona State University. So, anda boleh dapat. Ini daripada Dr. Luke Enslin. Okay, kita akan belajar kejap lagi ni macam mana cara nak dapatkan analisis yang berkaitan dengan spatial autocorrelation. Spatial autocorrelation ni ataupun dalam bahasa lain kita akan gunakan Local Indicator Spatial Association. Kita panggil LISA analysis, something like that. Dia adalah digunakan untuk mengetahui hubung kait sesuatu penyakit ataupun sesuatu item yang kita kaji lah. Adakah berkait ataupun tidak berkait dengan keklusteran. Keklusteran ni maknanya dia berkumpul disebabkan oleh sesuatu ataupun dia berkumpul bukan disebabkan oleh sesuatu. Baik, saya akan gunakan isu yang saya katakan tadi ni berdasarkan penyakit yang berkenaan, iaitu COVID-19 atau coronavirus yang berlaku pada tahun ini. So, saya telah rekodkan semua data ni. So, map ni saya dapat daripada MACD. So, anda nak dapat map ni, anda boleh pergi kepada MyGeoPortal ni. Anda boleh request, boleh hantar email kepada mereka untuk memohon lah. Map yang berkaitan dengan geospatial. So, sangat bagus daripada Kementerian Air, Tanah dan Natural Resource. Baik, apa yang telah berlaku daripada map yang ada ni, saya telah tambah. Saya tekan saya right click, kita tekan add variable. Kemudian kita letak di sini sebagai integer dan saya masukkan case. So, case saya sekarang ni adalah TOT 21. Maksudnya total case pada 21 Mac tahun 2020 saya dapat dekat Facebook. Ada kawan saya post mengenai kawasan-kawasan di daerah-daerah yang mempunyai masalah COVID-19 ni yang positif. Jadi, pada petang ni saya nak tunjuk kepada anda macam mana kita nak buat analisis spatial lah, menggunakan apa yang dipanggil sebagai Local Univariate Moran's Eye. Baik, so step yang pertama, anda install Geoda, dah install. Anda boleh download map yang saya sediakan dekat link bawah, tekan. Okey, anda boleh buka map ni. Okey, lepas anda dah buka map ni, so apa yang kita kena buat, kita kena pergi kepada W. W ni panggil weight, kita kena bagi pemberat. Pun saya dah bagi juga di dalam folder berkenaan. Anda boleh ambil district case by Queen Gal. Kalau nak buat sendiri benda ni, anda boleh buat dekat UPI. Saya ada create satu ID nama UPI. So, anda boleh gunakan UPI tu, Unique Parcel Identifier. Okay, so apa yang diceritakan dalam weight manager ni, dia cuma ceritakan berapa banyak neighbor macam ni. Maknanya ada lebih kurang 30 lebih lah distrik ataupun daerah di Malaysia ni yang mempunyai neighbor 4 hingga 5. Ni histogram. Biasalah kalau kita baca statistik kita kena tahulah pasal histogram ni. Okey, ini connectivity map menunjukkan satu-satu daerah ni dia punya neighbor tu siapa. Okey, dan connectivity persambungan map antara satu daerah ni dia boleh spread ke daerah mana. Itu sebab kerajaan impose local movement control order ni, sebab kita nak
supaya spread of the disease ni dapat di-contain dan kalau anda berada di mana-mana pun anda kena stranded in that area lah because of this issue lah. Nanti kita tengok macam mana. Baik, step yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan, pergi ke space. Ini saya bagi yang ringkas punya. Anda boleh buat analisis yang lebih advance lah. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk bagi komen dan juga pertanyaan. InsyaAllah saya akan cuba untuk bagi anda sedikit pencerahan lah mengenai spatial epidemiologi ni. Dan kalau perlu untuk saya buat workshop juga, bagi tahulah, kita akan buat online learning supaya kita boleh share benda ni. Alright, space ni anda boleh pergi kepada Univariate Local Morans Eye. Dia ada dua cara di sini, satu. Ataupun anda boleh pergi kepada cluster ni, boleh ambil ni. Univariate Local Morans Eye. Kemudian anda boleh ambil Total March dan weight dia adalah District Case Queen. Kita minta window-window ini buka, significant map, scatter plot. Kita tekan OK. So apabila kita tekan OK, dia akan keluarkan LISA. LISA stand for Local Indicator Spatial Association. Dia menunjukkan nilai signifikan lah. Maknanya kawasan ini signifikan ke tidak? Signifikan. Maknanya kita akan reject null. Dan juga kita akan membuat conclusion berdasarkan alternative hypothesis. Okey, apa null kita? Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin belajar mengenai hypothesis testing, kita ada dua, iaitu null dan hypothesis. So kalau null kita punya local Morans Eye statistik ni, kita akan memaklumkan ataupun kita akan menyatakan null kita seperti berikut. Null kita akan jadi there is no spatial autocorrelation ataupun kita akan katakan no cluster. Ataupun kita boleh cakap juga dalam bahasa lain iaitu cases dalam isu ni, cases randomly assigned ataupun cases-cases yang berlaku dekat Malaysia ni dia secara random lah, bukan secara cluster. Okey, kemudian kita ada juga alternatif. Alternatif adalah yang sebaliknya lah. So kalau kita tengok daripada ayat ni, kita punya alternatif akan jadi there is spatial autocorrelation ataupun there is cluster. So maknanya case are not randomly assigned. Maknanya memang berlaku case tu disebabkan oleh sesuatu faktor spatial yang berlaku di kawasan itu. Okey, so ini adalah LISA map. Dia memberi anda pengetahuan mengenai signifikan atau tak signifikan. Dan mungkin juga ada yang lebih nak meneliti tentang perkara ni, anda boleh menggunakan apa dipanggil sebagai permutation. Ini nanti saya cerita kemudian kalau ada soalan. So anda boleh lihat ini adalah kawasan-kawasan yang signifikan, kurang daripada P less than 0.05. That mean kita reject null hypothesis dan kita membuat kesimpulan bahawa spatial autocorrelation itu berlaku di mana ada cluster. Di mana berlakunya penyakit ini di suatu kawasan itu memang ada sebab-sebab pengaruh spatial ataupun pengaruh kawasan. Mungkin sebab kawasan tu pack, kawasan tu banyak, kawasan tu ada sumber disease, ada agent, ada population dan sebagainya. Itu dia punya konsep lah. Dan kalau kita tengok yang kedua, map yang utama di dalam local Morans Eye ni dipanggil juga sebagai LISA cluster map. LISA cluster map ni dia akan memberikan cadangan ataupun analisis yang berkaitan dengan kawasan yang signifikan tadilah. So dia ada 4 kuadran. So ini kuadran yang pertama, kedua, ketiga, keempat. So kuadran yang pertama kalau kita klik kat sini namanya high dan automatic data akan diselect di sini lah. Anda boleh nampak kan? Dia tiba-tiba jadi biru. Tengok ni dia akan select untuk tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah low, ini adalah high-low. Baik, apa itu high? High ni dalam bahasa lain kita panggil hotspot. Hotspot ni maknanya kawasan panas ataupun kawasan yang nilai kesnya tinggi apabila dibandingkan dengan mean kawasan lain di kawasan berdekatan atau neighbor adalah rendah. Itu dia punya konsep. Maknanya penyakit ini berlaku secara kluster di kawasan ini. Dia punya sebaran tu clustering. Dia tak macam sporadik lagi. Itu contoh. Kemudian kalau kita tengok low pula menunjukkan kawasan-kawasan yang nilai kesnya rendah disekelilingi oleh kes-kes yang tinggi ataupun tak ada kes. Ini dipanggil cold spot. Low ni nama lain juga cold spot. Ini hot spot. Ini hot spot. Ini cold spot. Apa fungsi sebenarnya bila kita belajar hotspot dengan cold spot? Hotspot kita nak tahu kawasan berisiko. So kalau kita tengok kat sini, kawasan berisiko berada di central of Malaysia, which is kawasan Lembah Kelang, kawasan-kawasan berkenaan. So kalau guna geoda ni, kita boleh pergi kepada table ni, kita boleh right click
dan letak move selected to the top. That means kita terus cakap dengan komputer, kita tunjukkan saya mana kawasan hotspot ni bagi terus. Okey, KL, Selangor dan kawasan-kawasan yang berkenaan. Dan kalau anda nak tahu juga low kat mana, anda boleh terus klik warna biru ni dan boleh minta juga Geoda akan bagi tahu anda straight away dekat mana. Jadi benda ni sangat penting, terutama apabila kita merancang resource untuk kita letakkan kita punya anggota, bahan makanan dan lain-lain. Ni contoh sajalah aplikasi yang tuan-tuan dan puan boleh fikirkan. Kemudian kita tengok kat sini kita ada Lolo. Lolo ni kita ada 2 lagi kuadran yang saya tak cerita. Ini tadi kita cerita kuadran high. Ini kuadran low. Kemudian kita ada kuadran yang seterusnya. Okey, ini kuadran ni dipanggil sebagai kuadran low-high. Low-high. Dan yang ini kita panggil sebagai high-low. Okey, saya cerita satu-satu. Apa itu low-high? Apa itu low-low? High-low. Low-high ni ataupun high-low, kedua-duanya ni, dua-dua kuadran ni, yang ini dengan yang ini, dinamakan sebagai spatial outlier. Kalau kita belajar statistik, kita ada extreme value. So, extreme value tu kita panggil outlier ataupun nilai yang lebih daripada yang sepatutnya ada. Okay. So, sama juga mekanismenya, cuma yang ini berkait dengan spatial. That means kawasan. So, low-high di sini sebagai contoh, dia menunjukkan ada kawasan yang nilai ni rendah tetapi disekelilingi oleh neighbor-neighbor yang tinggi kes. Ini contohlah. Dan kalau kita tengok kat sini, kita boleh minta Geoda spesifikkan kawasan yang berkenaan, move selected to top. Kita boleh nampak kita ada 2 kawasan di daerah Selangor ni, contoh Sepang dan Kuala Langat. Of course lah, sebab kawasan-kawasan ni dikelilingi oleh lembah kelang lain yang intense cases dan dia sangat rendah kes dia kan. Jadi dia dipanggil low high ataupun dipanggil spatial outlier. Dia outlier lah. Ini mungkin bukan fokus yang biasanya kita nak gunalah dalam epidemiologi. Yang kita nak guna biasanya high-low. Maknanya kita nak tahu apakah yang berlaku di kawasan ini. Maknanya kawasan ni dikelilingi oleh kes-kes yang sedang-sedang dan rendah, tetapi ada kawasan yang tinggi. Ini maknanya kawasan tinggi, ada satu tempat tu tinggi, dikelilingi oleh mereka-mereka yang rendah. Yang ini pula kawasan rendah yang dikelilingi oleh mereka-mereka yang tinggi. So, aplikasi dia sebenarnya boleh kita fikirkan lah. Kalau low-high ni biasanya kita nak tengok, kalau dalam isu penyakit ni kita nak tengok, apa yang kawasan tu buat sampai dia boleh jadi low-high. Maksudnya mungkin dia punya sekatan jalan raya berkesan, movement terkawal, orang banyak balik kampung dan sebagainya. Ini contoh lah. Kalau yang high-low ni mungkin kita boleh tengok apa yang berlaku pada kawasan tu sampai dia boleh jadi tinggi disebabkan kawasan lain semua rendah. Mungkin enforcement kurang ke ataupun berlaku masalah ke dan lain-lain. Itu contoh saja. Tuan-tuan boleh fikirkan yang sesuai untuk kita gunakan. Jadi apa yang penting di dalam kita panggil sebagai local Moran's Eye Univariate Statistik ni adalah more towards cluster. Kita nak tengok adakah kes kita itu berlaku secara cluster ataupun tidak berlaku secara cluster. Dalam masa yang sama dengan penggunaan Geoda ni, kita ada banyak juga lain aplikasi yang saya boleh share, tapi saya rasa saya akan tunjukkan kemudian aplikasi-aplikasi dia. Nanti kita akan sambung pada video-video yang akan datang. So, kepada mereka yang baru kepada channel saya, terima kasih kerana menonton video ni sehingga akhir, dan sehingga kita berjumpa lagi. Dan please don't forget to like, subscribe dan komen serta kongsikan video ini kepada semua rakan-rakan kita sebagai memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.